Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhwatul kiram. Kaifa halukum? Hal antum bi khair insyaallah. La'allakum daiman fil khair wa fi sihhah wal afiyah insyaallah. Qabla an nabda'a bi dirasah ta'allum lughatil arabiyyah, ahtaj minkum ahtaju minkum an tusa'iduna ahtaju minkum an tusa'iduna fi nashri hadha bas al-mubashir. Ahtaj minkum an tusa'iduna fi nashri hadha bas al-mubashir. Tak mampus tak cakap ni. Selamat datang kepada sahabat-sahabat sekalian. Sebelum kita memulakan pembelajaran bahasa Arab, saya perlukan bantuan kamu semua untuk menyebarkan kelas live ini. Ahtaju minkum antusa'iduna fi nashri hada bas al-mubashir. La'alla bisababikum kathirun la'alla bisababikum kathiran minan nasi sayata'allamuna al-lughatal arabiyyah wa sayata'allamuna lughatal Qur'an. La'alla bisababikum kathiran minan nasi sayata'allamuna lughatal arabiyyah wa sayata'allamuna lughatal Qur'an. Tak cakap apa ni, Masya Allah. Cakap salah terus. Mudah-mudahan disebabkan kamu semua, disebabkan anda semua, banyak daripada orang akan belajar bahasa Arab, akan belajar bahasa Al-Quran. Unshuru ayyuhal ikhwah. Unshuru, sebar-sebarkan. Unshuru ayyuhal ikhwatul kiram. Unshuru ila ikhwanikum. Unshuru hadal bas mubashir ila safhatikum wa hakadha. Tamam? Sebar-sebarkanlah kepada kawan-kawan, sebar-sebarkan kepada apa nama Allah SWT, kepada page kamu, mana-manalah, di profile, di grup-grup, fi majmu'atikum. Tamam? InsyaAllah yakunu khairan.
InsyaAllah akan jadi baik. Tamam. Itu adalah pengenalan sikit-sikit lah kan. Kita dah berapa? Kelas ke-20. Jadi kelas ke-20 ni insyaAllah kita cubalah faham-faham sikit cara bercakapnya bahasa Arab. Cuba faham-faham. Kalau tak faham, cuba tanyalah. Ustaz cakap apa ni? Saya tak faham. Macam tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ukhti Zahara Zakaria, ahlan wa sahlan wa marhaban biki. Kaifa haluki ya ukhti Zahara? Hal anti bi khair insyaallah? Naam. Jadi sebelum kita mulakan, sahabat-sahabat boleh bantu share-sharekan kelas kita ni insya-Allah. Masih lagi belum ada yang share, tak apa, tak ada masalah. Nanti lepas-lepas ni pun masih boleh, ada waktu lagi. Waalaikumsalam Cik Puan Salmah Yusof, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Marilah kita berselawat ke atas junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan selawat ini Allah Taala permudahkan, lancarkan perjalanan kelas kita pada pagi ini. Minggu lepas tak dapat buat kelas, saya minta maaf kerana sertai program bersama dengan Habib Umar yang ada di KL tu kan, pagi-pagi tu. Itu jelah tempat yang paling dekat saya boleh pergi. Saya tengok tausiah, dia cerita pasal ikhlas, dia cerita pasal hasad dengki, Allahu Akbar. Dia cerita pasal macam-macam lah nasihat-nasihat yang baik daripada ulama kita boleh dengar. Harap sahabat-sahabat juga dapat ambil manfaat daripada ulama-ulama yang datang dari jauh, insya-Allah. Okey, tamam. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih buat Cik Puan Halimah Syuaib. Jazakillahu khairan katsira li'annaki nasyarti. Li'annaki intasyarti atla. Nasyarti hada bas mubashir. Kerana awak telah sebarkan atau kongsikan kelas live ini. Masya Allah. Syukran. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maratan ukhra. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cik Puan Adi Tumina beritahu Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Puan Halimah Syuaib juga, Cik Puan Zahra. Alhamdulillah. Kaifaluka ya Ustaz? Alhamdulillah. Ana bi khair. Jazakallah khair. Okay, kita mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersama dengan saya Ustaz Muhammad Aindallah, kita akan belajar percakapan bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, insyaAllah. Itu niat dia. Belajar memahami Al-Quran melalui percakapan bahasa Arab. Tag dia, takallam litafham. Cakap untuk kamu faham.
Tamam? Bercakaplah untuk kamu faham. Jadi insya-Allah saya akan membantu sahabat-sahabat semua dalam proses kita menjadi pandai dalam percakapan bahasa Arab. Proses dia perlahan-lahan. Sahabat-sahabat juga enjoy dalam kelas ni, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan cuba beri yang terbaik untuk sahabat-sahabat sekalian. Bismillah. Mungkin ada yang baharu, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita akan gunakan kitab Al-Arabiyyatu Baina Yaday jilid 1. Jadi unit yang pertama, bahagian mana? Unit yang pertama sekali, bahagian At-Tahiyatu wa Ta'aruf, salam perkenalan. 3 perkara penting dalam kelas ini, sahabat-sahabat semua. Saya ingatkan yang baru, yang tak baru. Al-Qadim wal Jadid. Pertama, tanya soalan. Ada yang tak faham, tanya saja. InsyaAllah Ustaz cuba cari jawapan, ataupun Ustaz cuba jawab mana daripada maklumat yang Ustaz tahu. Kemudian salin nota, salin tulis nota, tulis perkataan-perkataan baru. Penting sangat. Ya, sebab daripada penulisan ada banyak yang kita lihat daripada situ. Mula-mula lihat, maknanya kita tahu cara tulis perkataan tersebut. Lepas tu kita boleh cuba baca daripada tulisan kita. Lepas tu bila kita baca dengan kuat, kita boleh dengar. Menulis ni banyak manfaat. Masya Allah. Okey, teruskan. Lepas tu banyak latihan. Subhanallah, tanpa latihan sahabat-sahabat sekalian dan usaha, sahabat-sahabat akan jadikan kelas kita ni cuma macam movie saja. Minta maaf, ataupun lagu saja. Minta maaf. Sebab apa? Sebab dengar sajalah tanpa kita sendiri nak jadi pandai contohnya. Sebab nak jadi yang hebat perlukan usaha. Perlu penghafalan, perlu mujahadah, perlu susah payah, latihan banyak dan sebagainya. Tapi perbuatan dan juga apa susah payah tersebut itu semua nikmat. Itu semua nikmat. Sebab apa nikmat? Sebab kita rasa kita nak dapatkan redha Allah Ta'ala. Daripada faham Al-Quran, kita nak dapat apa? Kita nak dapat redha Allah Ta'ala sahaja. Kan? Jadi susah payah kita untuk meraih keredaan Allah Ta'ala itu adalah nikmat. InsyaAllah tak adalah banyak sangat yang perlu sahabat-sahabat hafal. Dia adalah juga beberapa banyak perkataan yang perlu kita usahakan. Okey, bismillah. Sebelum kita memulakan, sahabat-sahabat dah kongsikan belum kelas kita, kelas live kita pada orang-orang lain? Kalau belum, tekan kongsi. Sebab sampaikan itu kebaikan dia besar. Yang kita pada orang-orang lain, kebaikan dia sangat besar. Kelas ni pun percuma je. Memang kita nak sediakan untuk masyarakat belajar bahasa Arab. Yang baru, yang lama. Tamam. Hari ini kita akan kongsikan sahabat-sahabat sekalian ayat surah Al-Hujurat. Ayat 13. Okey. Surah Al-Hujurat ayat 13. Mari kita cuba baca sama-sama. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat ikut baca tau. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna
Innallaha alimun khabir. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat sekalian yang telah baca dengan kita. Saya lah. Alhamdulillah. Subhanallah, bacaan satu huruf saja daripada ayat Quran bersamaan dengan 10 ganjaran kebaikan, yakni pahala. Kan? Alhamdulillah. Berapa huruf kita dah baca sama-sama tadi? Masya Allah. Dengan tartil dan tajwid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati bacaan kita. Meskipun sedikit, subhanallah, kebaikan dia selama-lamanya. Berbanding dengan wang ringgit dan juga emas dan sebagainya. Semua itu bersifat sementara. Bacaan Al-Quran walaupun sedikit, sampai hari kiamat, bermanfaat selama-lamanya. Okey. Dalam ayat ini, sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu apa? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Inna sesungguhnya kami. Khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu semua. Min dzakarin wa untha. Apa tu? Dari seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami telah jadikan kamu semua syu'uban. Apa itu syu'uban? Bersuku-suku, berpuak-puak yang ni. Ataupun berbangsa-bangsa. Wa qabaila. Ini baru betul. Ini berpuak-puak. Kabilah, puak-puak. Bahagian-bahagian tu kan. Suku-suku. Li ta'arafu, untuk apa? Untuk ta'arafu, untuk kamu saling kenal mengenali. Saling kenal mengenali. Saling berkenalan lah begitu. Tapi ada satu perkara yang besar. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semua, indallah, di sisi Allah Ta'ala. Siapa dia? Atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Yang bagus ketakwaannya. Jadi subhanallah, Allah tak tengok darjah dalam ayat ni. Masya Allah. Ibrah, pengajaran. Banyak sangat. Allah tak tengok rupa paras kita handsome tak handsome. Allah tak tengok kita punya harta, kaya tak kaya. Allah tengok ketakwaan satu orang hamba. Miskin bertakwa berjaya, kaya bertakwa berjaya, raja bertakwa berjaya. Apa lagi? Orang biasa, kerja biasa bertakwa berjaya. Kejayaan semua level apa ni? Taraf dia, taraf betul-betul. Dia punya benda yang dilihat adalah ketakwaan. Innallaha alimun khabirun, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui, maha mengenali. Masya Allah. Okay, di sini subhanallah, perkataan yang kita pernah belajar, saya boleh bagi tahu sahabat-sahabat sekalian, saya boleh bagi tahu sahabat-sahabat sekalian, dan antaranya ialah kum. Kan, kum. Apa maksud kum? Kamu. Saya tolong bulatkan untuk sahabat-sahabat sekalian supaya jelas di mana kum. Antara perkataan yang kita pernah belajar adalah kum. Kum itu apa? Kamu semua, kan? Betul tak? Kum itu kamu semua. Jadi banyaklah dekat sini kum. Tengok tu. Wa ja'alnakum. Ingat tak? Assalamualaikum. Kan? Apa lagi? Inna khalaqnakum. Kan? Kamu semua. Apa lagi? Atqakum. Nampak tu? Akramakum. Assalamu alaikum. Tengok tu, Masya Allah. Apa maksud kum? Kamu semua, kan? Betul tak? Dalam pembelajaran kita juga daripada tahiyah wa ta'aruf, yakni salam perkenalan, ada perkataan yang sama dengan ta'aruf. Apa dia? Ini. Ta'arufu. Yang ni kata kerja.
Adapun ta'aruf yang kita belajar untuk sekarang ni, at-ta'aruf, iaitu adalah perkenalan. Ini adalah isim. Kita lihat sini, at-ta'aruf. At-ta'aruf. Ini yang kita ingat ataupun kita punya pembelajaran at-ta'aruf. Adapun ta'arafu, yang ini saling berkenalan. Faham? Lepas tu lain-lain macam wa dan apa lagi, itulah yang lain-lain semua belum tiba lagi masanya. Alhamdulillah, sikit-sikit lah. Jadi mudah-mudahan kita dapat ambil pembelajaran daripada ayat ini supaya ingatkan diri saya sendiri dan juga sahabat-sahabat sekalian tentang darjat yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan darjat, bukan keluarga, tapi ketakwaan. Jadi orang yang fokus kehidupan dia untuk perbaiki diri dia ke arah ketakwaan yang Allah suka, Masya Allah, Masya Allah, berbahagia sangatlah dia. Berbahagia sangat-sangat-sangatlah dia. Okey, tamam. Jadi insya-Allah mari kita sambung pada bahagian yang seterusnya. Ini sahabat-sahabat boleh lihat maksud ayat ni apa. Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling berkenal-kenalan. Sesungguhnya Allah yang paling mulia, orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenali. Okey, Alhamdulillah, kita dah selesai perkongsian tentang ayat Al-Quran yang kita boleh sama-sama ambil manfaat pada pagi ini. Apa kata kita terus pada buku, sahabat-sahabat boleh buka muka surat 20. Hari tu, 2 minggu lepas, kita dah masuk bahagian pembacaan yang pertama, latihan pertama. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan masuk bahagian yang kedua. Okey, latihan yang kedua. Jadi al-qira'ah, ma makna al-qira'ah ya ikhwanana? Al-qira'ah maknahu pembacaan. Tamam? Al-qira'ah makna dia adalah pembacaan. Sekarang ni ada perkataan baru yang sahabat-sahabat perlu tahu. Al-mutabiqah. Al-mutabiqah. Ma makna al-mutabiqah? Ma makna al-mutabiqah? Al-mutabiqah maksud dia yang sama. Sahabat-sahabat cuba ikut. Al-mutabiqah. 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 Yang sama. Al-mutabiqah. Yang sama. Faham? Jayyid. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat boleh buka muka surat 20. Tak silap saya muka surat 20. Latihan yang kedua. Okey, sudah buka? Dah buka. Tak ada buku, boleh tengok di skrin. Tak ada masalah. Okey. Okey, lihat yang pertama sekali. Latihan di atas sekali tu. Apa ditulis? Tulis at-tadribu. Kita gelapkan yang ni lebih senang. Okey, sahabat-sahabat lihat. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, dah. Lihat dan baca, tamam? Unzur wa iqra. Unzur wa iqra. At-tadribu. At-tadribu. Athani. Da' alamata sahih. Da' alamata sahih. Amamal kalimati al-mutabiqati. Amamal kalimatil mutabiqati. Fi kulli majmu'ah. Fi kulli majmu'ah. Kama fil misal. Kama fil misal. Da' alamata sahih amamal kalimatil mutabiqah fi kulli majmu'ah
kama fil misal. Nah, ma makna hadhil jumlah? Ma makna hadhil jumlah ya ikhwanana? Apa maksud ayat ni? Ataupun apa maksud arahan? Dha' alamat sahih. Letakkan tanda betul. Amamal kalimah al-mutabiqah. Amam maksud dia di hadapan. Al-kalimah sahabat-sahabat tahu yang ini perkataan. Al-mutabiqah sama. Amam al-mutabiqah sama. Fi kulli majmu'ah dalam setiap kumpulan kama fil misal seperti dalam contoh. Harap-harap sahabat tak lupalah perkataan-perkataan basic yang kita dah ingat. Kama, fi, al-misal, kan? Kulli, majmu'ah. Yang tu perkataan-perkataan asas dalam latihan-latihan yang kita buat. Dalam latihan-latihan yang kita buat untuk buku ini. Untuk buku ini, kita kan semua akan lalu latihan-latihan ni. Jadi perkataan-perkataan asas untuk buku ni itu dia. Al-misal, kama, kan? Contohnya. Jadi ini janganlah dilupakan. Faham? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi senang je. Letakkan tanda betul di depan perkataan yang sama. Okay, sahabat-sahabat boleh lihat contoh dia al-misal. Lihat contoh al-misal. Unzur ila al-misal. Unzur ila al-misal. Unzur tahu kan? Lihat. Ila ke al-misal contoh. Raqmu wahid. Ataupun raqmul awal. Al-misal. Sambil-sambil sahabat-sahabat lihat, dengar, baca juga tahu. Huwa. 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 Ma makna huwa? Sebab bahagian ni, subhanallah, bahagian ni adalah bahagian pembacaan. Jadi kalau dengar saya baca, jadi bahagian pendengaran sudah jadinya. Bukan bahagian pembacaan. Sebab ini latihan pembacaan. Jadi saya baca sebagai mentor, sebagai orang yang menunjukkan. Sahabat-sahabat juga baca di sana. Untuk jadi orang yang baca. Sebab latihan ni latihan baca. Jadi kalau tak baca, jadi latihan dengar jadi. Okey. Okey, jom baca. Iqra al-kalimat fi rakam wahid. Iqra al-kalimat fi rakam wahid. Iqra al-kalimat fi rakam wahid. Sahabat-sahabat tahu insya-Allah apa maksud iqra. Sebab dalam surah Al-Alaq yang kita baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, iqra. Maksud dia baca. Okay. Iqra al-kalimat fi rakam wahid. Bacalah perkataan di nombor 1. Hada, hiya, huwa, hadihi. Hada, hiya, huwa, hadihi. Okey, soalan dia, di mana perkataan yang sama dengan huwa? Di mana perkataan yang sama dengan huwa? Jawapan dia simple. Bahasa Melayu senang je. Perkataan yang sama dengan huwa di huruf jim. Kan? Perkataan yang sama dengan perkataan huwa di huruf jim. Masalahnya, kita tak nak jawab dalam bahasa Melayu. Kita nak jawab dalam bahasa Arab. Kalau saya tanya, aina al-kalimah al-mutabiqah bi kalimah huwa, mana perkataan yang sama dengan perkataan huwa? Jadi sahabat-sahabat jawab macam mana? Sahabat-sahabat jawab, al-kalimah al-mutabiqah fi harfi jim. Kalimah al-mutabiqah fi harfi jim. Okey. Simple saja. Tamam? Okey, mari kita cuba buat latihan yang seterusnya. Latihan 2. Nombor 2 maksud saya. Bukan latihan kedua. Ya ikhwanana, iqra al-kalimat fi rakam 2.
Iqra al-kalimat fi rakam isnain. Fahamkan maksud dia apa? Baca, apa panggil, Iqra al-kalimat. Baca perkataan-perkataan di nombor 2. Tabibah. Tabibah. Talib. Tabib. Talibah. Tabibah. Talib. Tabib. Talibah. Tabibah. Naam. Ya ikhwanana, aina al-kalimatul mutabiqah? Aina al-kalimatul mutabiqah li kalimat tabibah? Aina kalimah al-mutabiqah li kalimat tabibah? Mana sahabat-sahabat punya jawapan? Kita lihat. Al-kalimatul mutabiqah fi harfi dal. Masya Allah. Bagus. Al-kalimatul tabibah fi harfi dal. Naam. Jayid jiddan. Al-kalimatu al-mutabiqah li kalimat tabibah fi harfi dal. Sahih. Ahsanti. Mumtaz. Ahsantum. Okey, sekarang nombor 3. Nombor 3. Iqra rakam al-kalimat fi rakam salasah. Iqra al-kalimat fi rakam salasah. Baca perkataan-perkataan di nombor 3. Anta. Anta. Aina. Ana. Anta. Anti. Aina. Ana. Anta. Anti. Naam. Al-an. Sekarang. Aina al-kalimah al-mutabiqah li kalimati anta. Aina al-kalimah al-mutabiqah li kalimah anta. Aina al-kalimah al-mutabiqah li kalimah anta. Jawab dalam bahasa Arab kalau faham maknanya. Al-kalimatu al-mutabiqah fi harfi jim. Al-kalimah al-mutabiqah fi harfi jim. Alif ba jim. Naam. Sahih. Ya ukhti Salmah Yusuf. Al-kalimah al-mutabiqah fi harfi jim. Maksudnya perkataan yang sama di huruf jim. Bagus. Masya Allah. Tahniah buat Cik Yusuf, Salmah dan juga lain-lain. Naam. Al-an rakmu arba'ah. Iqra al-kalimat fi rakmi arba'ah. Muhandisah. 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 Mudallisah. Muhandisah. Muhandis. Mudallis. Mudallis. Mudallisah. Muhandisah. Muhandis. Mudallis. Naam, fi rakam 4 aina al-kalimah al-mutabiqah. Al-an li kalimah muhandisa, aina kalimah al-mutabiqah. Aina al-kalimah al-mutabiqah. Aina al-kalimah mutabiqah li kalimah muhandisa. Naam, aina kalimah mutabiqah li kalimah muhandisa. Aina kalimah mutabiqah li kalimah muhandisa. Al-kalimatu al-mutabiqah li kalimah muhandisah fi harfil ba'. Masya Allah. Naam. Al-kalimatul mutabiqah li kalimah muhandisah fi harfil ba'. Jadi siapa yang jawab begitu dan cuba sebut seperti saya sebut, meskipun tak lancar, lancarkan sekarang. Sebab saya akan cuba ulang untuk sahabat-sahabat ikut cara saya sebutkan. Tamam. Jadi subhanallah, di situ ada perkataan ulangan dan sebagainya untuk kita ingatlah. Sebab tu latihan kita, latihan sampai pemantapan. Itu. Okay, teruskan nombor 5. Istamil ila rakam 5. Al-an rakam 5. Al-an rakam 5. Iqra al-kalimat fi rakam 5. Iqra al-kalimat fi rakam 5. Baca perkataan di nombor 5. Akhun. Akhun. Ukhut. Ukhut.
Khalid, Khalid. Akh, akh. Khalil, Khalil. Naam. Sahabat-sahabat dah baca. Dan kalau kata sudah, dan apa perkataan untuk kata sudah? Dan biasanya kita akan cakap khalas. Kita akan tanya khalas. Oh, macam mana ejaan dia, Ustaz? Oh, lam, sod. Khalas. Masa khalas? Khalas yang ini dah settle. Faham? Hal khalas? Adakah sudah? Naam, khalas. Tu biasanya macam tu lah. Okey, sekarang. Tadi dah baca khalas selepas qiraah. Nombor 5. Aina al-kalimah al-mutabiqah li kalimah akhin. Aina al-kalimah al-mutabiqah li kalimah akh. Aina kalimah mutabiqah li kalimah akh. Al-kalimah al-mutabiqah, na'am. Al-kalimah al-mutabiqah li kalimah akh fi harfi jim. Al-kalimah al-mutabiqah li kalimah akh fi harfi jim. Tamam? Tamam. Jayid, jazakumullahu khairan. Masya Allah, ahsantum. Jadi harap-harap sahabat-sahabat juga baca seperti mana saya telah baca. Sebab pembacaan membantu sahabat-sahabat punya proses dalam mengingat, dalam membiasakan percakapan-percakapan Arab. Dan itulah niat kita juga. Tamam. Alhamdulillah, kita telah selesai bahagian ini. Okey, sekarang boleh lihat sebentar dengan kita lihat apa yang kita nak baca daripada Al-Quran. Boleh? Okay, jadi kita punya kelas santai sambil latihan keras-keras. Lepas latihan, kita dengar ayat Al-Quran untuk ambil manfaat, nasihat bersama. Okey, mari kita baca sama-sama surah Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun. Mukhtalif. Sebabnya berhenti di situ. Mukhtalifun alwanuhu kadhalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, kita dah baca dengan baik daripada surah Fatir. Sahabat-sahabat sekalian, insya Allah sahabat-sahabat tahu beberapa perkataan daripada ayat ni selepas belajar percakapan dengan Ustaz dan dalam kelas ni. Sedikit sebanyak tahulah perkataan-perkataan yang asas digunakan dalam percakapan harian. Bila tengok ayat ni, insya Allah adalah sikit-sikit yang kita tahu. Mari kita lihat satu-satu. Mula-mula fahamkan bacaan dulu, baru saya bagi tahu mana yang kita dah tahu. Wa minan nas, dan daripada golongan manusia ataupun daripada manusia, daripada orang-orang. Wad-dawab, ad-dawab, dan juga apa panggil binatang-binatang. Wal an'am, dan juga binatang ternakan. Mukhtalifun alwanuhu, mukhtalifah. Saya rasa pernah dengar perkataan mukhtalifah. Oh, belum. Masya Allah. Mukhtalif. Nanti sahabat-sahabat akan belajar perkataan mukhtalifah. Sekarang belum.
Tapi ada dalam ayat Quran perkataan mukhtalifun. Maksud mukhtalifun di sini, mukhtalif ialah yang berbeza. Faham? Jadi daripada manusia, daripada binatang-binatang dan binatang ternakan, Allah Ta'ala bagi tahu ada perbezaan. Perbezaan apa? Alwanuhu kadhalik. Alwanuhu kadhalik. Macam tu lah. Alwanuhu maksudnya warna-warnanya. Allah Ta'ala bagi tahu daripada manusia, binatang-binatang, binatang ternak, ada perbezaan warna-warnanya. Macam itulah. Kadhalik. Begitulah. Kadhalik. Begitulah. Demikianlah. Macam tu. Yang ni, apa dia punya faham, konteks. Macam itulah Allah Ta'ala nak buat. Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk buat apa saja yang dia kehendak. Kan? Terus Allah Ta'ala tambah, innama yakhshallaha, sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah Ta'ala itu, min ibadihi, daripada hamba-hambanya, al-ulama'u. Sesungguhnya yang takut akan Allah Ta'ala daripada hamba-hambanya ialah ulama. Ulama, orang yang faham, orang yang tahu, orang yang pandai, yang dia gunakan pengetahuan dia. Dia faham, dia tahu tentang apa maksud hidup, tahu tentang apa tugas dia di dunia ni, dan dia tahu dia tahu mana tempat dia akan pergi selepas mati. InsyaAllah. Jadi orangnya orang alim, orang yang ulama, orang yang tahu. Bukan saja dia sedar tentang perkara tersebut, bahkan dia buat persiapan. Sebab dia takut akan Allah Ta'ala, dia buat persiapan. Ulama ni dia faham tentang maksud hidup, apa dia kena buat, dia kena sebarkan ilmu. Kalau nak kena sebarkan ilmu, apa kena buat? Kena belajar ilmu. Macam mana nak sebarkan ilmu kalau tak belajar ilmu? Jadi sebenarnya orang yang pandai, orang yang ulama, alim, dia akan buat apa sahaja yang boleh dibuat untuk buat persiapan jumpa Allah Ta'ala. Dan kena belajar. Kena sampaikan ilmu, dia sampaikan ilmu. Kan? Masya Allah. Jadi orang yang takut akan Allah Ta'ala hanyalah orang-orang ulama. Subhanallah, orang yang alim ulama ni, yang paling penting sekali, yang dekat asasnya tu, bagaimana dia faham tentang kehidupan dunia sementara, bagaimana persiapan dia untuk hari akhirat. Jadi kehidupan dia tu macam mana, apa keputusan-keputusan yang dia buat, semuanya keputusan-keputusan yang menunjukkan dia takut pada Allah Ta'ala. Maksud dia apa? Maksud dia belajar, dia sampaikan, dia usahakan ibadah, amal ibadah. Masya Allah. Allah Ta'ala tambah lagi, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala azizun, maha perkasa, ghafurun, maha pengampun. Subhanallah, perkara yang paling ditakuti oleh semua hamba-hamba Allah Ta'ala adalah bila jumpa Allah Ta'ala. Ini adalah perkara yang paling menakutkan buat saya, buat anda semua. Jumpa zat yang menciptakan kita, jumpa Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita. Raja segala raja. Raja yang menguasai langit, raja yang menguasai bumi, raja yang menguasai masa, dan raja yang menguasai segala-galanya. Pertemuan dengan raja tersebut, yakni pertemuan dengan Allah Ta'ala, adalah yakin dan pasti akan berlaku. Tak terkecuali saya dan sahabat-sahabat sekalian. Jadi orang yang takut akan Allah Ta'ala, orang-orang yang pandai, orang-orang yang alim. Orang yang alim ni, maksudnya dia tahu, dia sedar kehidupan dunia ni sekejap, jadi dia nak kena buat persiapan, belajar, kena sampaikan ilmu. Sebab Nabi SAW bagi tahu kan 3 saja perkara yang bermanfaat dekat nanti bila sudah meninggal dunia. Sebab macam hadis tersebut, minta maaf saya dah lupa dia punya matan.
bila meninggalnya satu orang, terpotong sudah amal ibadah dia. Melainkan 3 perkara kan. Sahabat-sahabat mesti ingat. 3 perkara tersebut ialah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak-anak yang soleh. Jadi kalau kita tahu hadis ni betul-betul, maknanya kita cuba persiapkan 3 perkara ni saja dah cukup. Maknanya nak jadi kaya tak ada masalah, tapi jadi kaya untuk bersedekah. Okey. Nah, sekarang tengah proses pembelajaran lah. Proses belajar betul-betul, lepas tu sampaikan. Niat belajar saja tak cukup, sampaikan kan. Tak dapat nak sampaikan, tekan butang share pun dah. Mudah-mudahan niatlah kita untuk menyampaikan. Ada 15 viewer ni, tapi share 2 orang saja. Masya Allah. Ni bukanlah nak tengok pada bilangan ke apa, tapi bagi idea tentang perlu pada penyampaian. Okey. Saya tak harapkan pun berapa banyak bilangan, share dan sebagainya. Tapi idea tentang kongsi kepada orang lain tu penting. Sebab ilmu yang bermanfaat kena sebar-sebarkan. Kemudian anak yang soleh. Dan kita nak cuba siapkan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh. Mendoakan kepada kita. Subhanallah. Jadi orang yang usahakan dunia kehidupan ni untuk perkara tersebut, 3 perkara ni pun dah cukup. Kan? InsyaAllah. Okey, jadi subhanallah, saya senang dengar ayat Al-Quran. Lepas tu kita fikirkan, tadabbur ayat tersebut. Kan? Masya Allah. Dan saling nasihat diri sendiri untuk tahu apa tujuan kita hidup di dunia dan sebagainya. Nah, okey, Alhamdulillah, sahabat-sahabat boleh lihat maksud daripada ayat ni. Dan di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya. Demikianlah keadaannya. Ini Allah Ta'ala buat apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Ta'ala di antara hamba-hambanya itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ada, subhanallah, sahabat-sahabat mungkin tak rasa jadi ulama sekarang kan. Jauh sangatlah level saya ulama dengan apa panggil nama dia, ulama yang sekarang ni kan. Ulama dia macam kena tahu ilmu ini, ilmu itu. Yang penting bukan kena tahu banyak, yang penting sekarang ni adalah progres. Adakah dah start ataupun belum. Jadi kalau kita rasa dia orang ulama ni nak kena jadi yang paling terpandai, paling tahu semua bidang dan sebagainya. Itu betul, saya setuju. Tapi saya tak nak daripada idea tersebut menyebabkan kita tak mula. Sebab saya tak nak idea bila kita cakap macam tu, kita jadi rendah, lemah semangat dan tidak mahu memulakan. Kan? Jadi yang paling penting adalah kita start sekarang. Saya start sekarang. Sekarang saya kena start. Selagi saya hidup, selagi itu saya kena start. Subhanallah. Kalau kita start, maknanya kita dalam perjalanan. Bila dalam perjalanan, kalau meninggal dunia, harap-harap Allah Ta'ala golongkan kita dalam golongan tersebut. Niat kita. Kan? Walaupun tak jadi ulama, saya lah tak sampai level ulama yang hakiki. Tapi kalau kita dalam progres untuk cuba jadi, mudah-mudahan kita termasuk juga. Itu yang kita nak. Betul tak? Betul. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tahu dia lah yang Maha Perkasa, dia Maha Pengampun. Dia Maha Mengampuni. Subhanallah. Allahu Akbar. Ajib. Sangat-sangat hebat ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat daripadanya. Naam. Al-Mukhtalifah. 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 Baca sahabat-sahabat sekalian. Al-Mukhtalifah. 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 Yang lain ataupun yang berbeza. Yang berbeza. Al-Mukhtalifah maksud dia yang lain ataupun yang berbeza. Saya lebih prefer yang berbeza. Yang lain tu saya tak ingat macam mana boleh jadi maksud. Yang berbeza. Al-Mukhtalifah maksud dia yang berbeza. Okey. Mari kita lihat latihan ketiga. At-Tadrib Al-Thalith. Okey, sekarang kita akan belajar latihan ketiga pula, tamam? Baca sama-sama. Iqra, thumma
ضع علامة خطأ. اقرأ ثم ضع علامة خطأ بجانب الكلمة المختلفة. بجانب الكلمة المختلفة. بجانب الكلمة المختلفة في كل مجموعة كما في المثال. كما في المثال. اقرأ ثم ضع علامة خطأ بجانب الكلمة مختلفة في كل مجموعة كما في المثال. Naam. Okey, apa dia minta? Cuba sahabat-sahabat terjemahkan dahulu sebelum saya bantu. Okey, saya bagi tahu sekarang. Iqra, bacalah. Kemudian summa dha alamata khata, macam biasa tadi sama dengan atas. Kemudian letak tanda khata. Khata tu salah. Bijanib, apa maksud bijanib? Mungkin sahabat-sahabat ada yang tak tahu maksud bijanib. Janib maksud dia sebelah. Kalau bijanib maksud dia apa? Di sebelah. Bijanib maksud dia ialah di sebelah. Faham? Video besarnya. Kecil sikit. Bijanib yang ni di sebelah. Al-kalimah al-mukhtalifah, perkataan yang berbeza. Okay? Perkataan yang berbeza. Fi kulli majmu'ah, macam biasa dalam setiap kumpulan. Kama fil misal, seperti dalam contoh. Okey, jom kita lihat contoh dia. Al-misal al-ula. Al-misal al-awwal, maaf. Contoh yang pertama. Okey, baca. Iqra, dia suruh iqra, baca. Jadi baca macam ni. Hamzah akhun, ba ukhtun, jim akhun. Hamzah akhun, ba ukhtun, jim akhun. Sahabat-sahabat ingatkan apa maksud akhun, apa maksud ukhtun, akhun, abang, ukhtun, kakak. Yang ni tak perlu, tak boleh dilupakan lah. Dah 20 bahagian, bahagian ke-20 kita punya kelas. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat ada seminggu, setiap hari ada 24 jam. Jadi mungkin ada 5 minit, 10 minit ulang kaji. InsyaAllah tak lupalah akhun, ukhtun. Tapi kalau lupa juga, subhanallah. Saya minta untuk tidak dilupakan. Tamam? Cuba untuk usahakan, subhanallah. Seminggu ada satu hari ada 24 jam. Bayangkan 24 jam kita buat apa je. Kalau digunakan untuk ingat-ingat perkataan, Masya Allah. Okey, insyaAllah lah, saya yakin sahabat-sahabat tak lupa. Ini mungkin ada yang baru-baru kan, nak start dan sebagainya. Ahlan wa sahlan. Bagi idea untuk kita start sekarang. Okey, jadi soalan saya begini. Di mana perkataan yang berbeza dalam kumpulan pertama? Di mana perkataan yang berbeza di kumpulan pertama? Ini bahasa Melayu dia. Okey, ini bahasa Melayu dia. Bahasa Arab dia saya akan tanya macam ni. Aina al-kalimatul mukhtalifah fi majmu'atil ula. Saya baca perlahan-lahan supaya sahabat boleh proses setiap perkataan apa yang saya cakap. Aina al-kalimatul mukhtalifah fi majmu'atil ula. Jadi jawapan dia senang je. Perkataan yang berbeza di kumpulan pertama di huruf ba. Kan? Ataupun perkataan berbeza di huruf ba. Macam mana nak sebut tu perkataan berbeza di huruf ba? Al-kalimatul mukhtalifah fi harfil ba. Simple, sama juga macam sebelum ni. Cuma tukar mutabiqah kepada mukhtalifah saja kan. Simple, sangat-sangat simple. Okay, jadi subhanallah bila kita dah masuk muka surat 20, 23 dan 22, yang ni perkataan-perkataan yang lama tu kita bukanlah lupa, kita dah ingat, kita dah biasa. Jadi tak perlu kepada tengok balik, tak perlu rujuk balik, tinggal apply saja, kan? Jadi itu tujuan kelas ni, nak biasakan perkataan-perkataan Arab. Okey, jom kita lihat nombor 2. Bismillah.
Sahabat-sahabat, Iqra, baca. Hamzah, huwa, ba, huwa, jim, hiya. Hamzah, huwa, ba, huwa, jim, hiya. Ya ikhwanana, wahai sahabat-sahabat kami. Aina al-kalimah al-mukhtalifah. Aina al-kalimah al-mukhtalifah fi hadhil majmu'ah. Fi hadhihi al-majmu'ah. Apa tu fi hadhil majmu'ah? Dalam kumpulan ini. Yakni kumpulan dua. Tamam. Aina kalimah mukhtalifah. Betul. Ialah aina kalimah mukhtalifah fi hadhil majmu'ah. Jawab. Kita nak tengok jawapan sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau sahabat-sahabat jawab al-kalimatul mukhtalifah hiya fi harfi jim. Masya Allah. Saya suka jawapan Cik Paladin. Dia ada tambah hiya. Al-kalimah al-mukhtalifah hiya fi harfi jim. Itu bagus. Al-kalimah mukhtalifah fi harfi jim. Jawapan Cik Halimah Syuib simple. Jim. Tahniah. Masya Allah. Bagus sekali sahabat-sahabat sekalian. Betul. Jawapan dia di jim. Yang penting sahabat-sahabat baca bahasa Arab dia. Walaupun saya tak dengar. Saya buat kata, oh betul bacaan kamu. Betul lah. Okey, nombor 3. Iqra. Hamzah, anti. Ba, anti. Jim, anta. Hamzah, anti. Ba, anti. Jim, anta. Naam, al-an ya ikhwanana, aina kalimah mukhtalifah fi hadhihi al-majmu'ah. Aina kalimah mukhtalifah fi hadhihi al-majmu'ah. Aina kalimah mukhtalifah fi hadhihi al-majmu'ah. Naam, al-kalimah al-mutabiqah. Masya Allah. Mukhtalifah. Bukan mutabiqah yang sama. Mukhtalifah yang berbeza. Faham? Naam, perkataan yang berbeza di huruf jim. Sahih. Al-kalimah mukhtalifah fi harfi jim. Jadi kita letak tanda salah di situ. Al-kalimah mukhtalifah fi harfi jim. Naam. Okey, tamam. Fi harfi jim. Sahih. Al-an rakam 4. Majmu'ah al-rabi'ah. Kumpulan yang keempat. Iqra. Hamzah, hadha, ba, hadihi, jim, hadihi. Hamzah, hadha, ba, hadihi, jim, hadihi. Naam ya ikhwanana. Al-an, aina al-kalimah al-mukhtalifah fi hadhihi al-majmu'ah. Aina al-kalimah al-mukhtalifah fi hadhihi al-majmu'ah. Aina kalimah mukhtalifah fi hadhihi al-majmu'ah. Sahih. Jadi siapa yang jawab al-kalimah al-mukhtalifah fi harfi hamzah? Betul. Naam. Al-kalimah al-mukhtalifah ada fi harfi hamzah. Naam. Al-kalimah al-mukhtalifah fi ada. Naam. Jayyid. Masya Allah. Hamzah. Ahsantum, Masya Allah. Bagus sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Itu saja dulu kot kita punya latihan. Sampai sini dulu. Untuk latihan keempat, kita tinggalkan. Dan kelima, kita tinggalkan untuk sesi yang seterusnya, insyaAllah. Naam. Okey. Ada soalan tak? Sahabat-sahabat ada soalan? Kalau ada soalan, boleh tanya. Kalau ada soalan, boleh tanya. Naam. Saya copy. Okey, boleh tanya insya-Allah kalau ada soalan. Hal yujad soal. Kita tengok kalau tak ada soalan, la yujad soal. Kalau ada, kita jawab dulu lah soalan. Okey. Sepertinya tiada soalan. Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang telah serta ikhlas daripada awal sampailah ke penghujungnya.
Dan terima kasih juga kepada Cik Puan Zahra Zakaria kerana dia beri komen yang bahawasanya dia bagi tahu saya terkesan dengan tazkirah ustaz, kena cari ilmu, sampaikan dan amal. Itu betul lah, dan saya tak nafikan. Dan saya juga nasihat ni untuk diri sendiri. Untuk apa? Untuk cari ilmu. Saya bagi tahu ilmu saya tak cukup, banyak lagi, jauh lagi. Lepas tu sampaikan, itu penting. Saya cuba sampaikan mana yang saya tahu. Yang saya tahu saya sampaikan, yang saya tak tahu saya cuba cari dan cuba sampaikan. Yang ketiga, amal. Masya Allah, amal tu sangat-sangat penting. Jadi Masya Allah, jadi itulah, dah ada ilmu, dah sampaikan, tapi tak amal pula, Allahu Akbar, rugilah jadinya. Sebab takut nanti ada keburukan besar bila jumpa depan Allah Ta'ala. Sebab apa? Dalam Quran tak silap pernah ada bagi tahu, Allah Ta'ala bagi tahu, lima taquluna ma la taf'alun. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu lima taquluna ma la taf'alun? Kenapa kamu cakap sesuatu yang kamu sendiri tak buat? Cakap lebih lah contohnya, cakap lebih tapi tak buat pun. Jadi takut jadi bahagian yang tersebut. Sebab tu adalah contoh-contoh munafik, cakap lebih tapi tak buat. Bukan kita label orang tu munafik, contoh. Sebab ayat tersebut adalah contoh orang yang munafik. Okey. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi. Ayat tersebut, itulah. Masih jauh lagi lah, level saya masih jauh lagi. Okey, alhamdulillahirabbilalamin. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian kerana telah serta ikhlas kita. InsyaAllah jumpa pada minggu hadapan untuk sambung latihan yang keempat. Okey. Jadi kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tamam, insyaallah naltaqi bikum ila darsil qadim fi yaumi sabat as-sa'ah 8 sabahan. Assalamualaikum, ila liqa.